Ini amalan-amalan yang merosakkan ni amalan-amalan kita. Mari perkataan ni ada sifat ni. Ujub ni contohnya, dah kita rajin mari semaya jemaah ni, kita mari telitah hati kita, mari dalam hati kita, dalam mungkin ni tak ada dah orang boleh litah aku mari semaya jemaah rajin ni. Selesai dalam semaya ni. Jadi dia semaya ni dia merupakan tanda solat ni merupakan antara ibadat paling penting dalam Islam. Ia merupakan tanda pengabdian ataupun kepatuhan hamba terhadap penciptanya ni Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setiap orang Islam ni dia wajib kita dengar sama-sama dah ni wajib menunaikan semaya fardu ni 5 kali sehari semalam dah. Hal ni tak boleh tawar dah. Tak ada diskaun dah ni. Nak suruh jadi 4 kali, 3 kali tak boleh dah. Diskaun tak ada dah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sedia maklum dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu malam tu dikurniakan di fardu semaya dah 50 waktu dah. Lepas tu minta korang tinggal 5 dah. 5 ni pun dia kata banyak lagi ni. Kena naik minta korang sikit lagi. Jadi Rasulullah SAW dah. Jadi tinggal 5 pun nak dah. Jadi semaya ni kali kita tengok buat program dengan pelajar-pelajar dalam sebutir dewan tu, kali kita tanya dia nak tanya ikhlas ni dia kata berapa orang hak semaya penuh cukup molek 5 waktu. Dia kata separuh ya. Orang dia jangan ceramah-ceramah ni separuh ya, dia kata akak. Separuh lagi tu tak penuh semaya, jadi macam cerlek-cerluk kan tak? Semaya ada cukup, ada tak cukup. Kadang-kadang lorak tak tinggal. Sebahagian tu kadang-kadang pergi sekolah tu, bila kita tanya dia, mai subuh dok lagi. Dok lagi. Tengok muka-muka tak serupa orang lain ni, kita tanya, tak mai subuh, mana bangun tu, terus pergi sekolah lalu. Boleh jadi kita juga. Boleh jadi kita juga. Masa ambanya, bila kita suruh anak kita tidur malam tu, kita sebut gapo dia. Dia tidur dah pukul 10 lewat tidur. Esok nak pergi sekolah. Kita kata esok nak pergi sekolah. Jadi setiap malam dia dengar tu, kita dah sebutnya tidur esok nak pergi sekolah, tidur esok nak pergi sekolah. Kali kita kata ke dia, tidur ni pukul 10 malam lewat, esok nak bangun semaya subuh. Kali kita kata gitu, dia maknanya dia malam ni nak tidur, esok nak bangun semaya subuh. Jadi kali kita kata tidur esok nak pergi sekolah, dia pergi sekolah tak semaya subuh pun, dia rasa tak ada salah ke apa. Asal kita duk masuk dalam minda dia pagi, bangun nak pergi sekolah, boleh jadi tak? Jadi mana-mana orang yang cuai dah atau meninggalkan ibadah asas ni, dia jadi satu kesalahan hak berat dalam agama kita, dan dia terlibat dengan dosa besar. Baik. Jadi semaya sempurna ni dia boleh jadi benteng untuk nak cegah, nak halang kita, jadi jaga kita daripada kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ni kita dengar sama-sama dah juga. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala sebut, wa aqimis salah, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Karena bila kita diri semaya dengan tekun ni, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semaya hak ni dia boleh cegah daripada fahsya dan munkar. Kita semaya hak tekun ni, kita semaya hak tekun ni maknanya kita syarat-syarat semaya kita cukup penuh-penuh. Kita penuhi syarat-syarat semaya. Dan kita penuhi rukun-rukun kita buat dengan sempurna. Ada-ada semaya kita buat wicome molek. Jadi semaya hak ni. Semaya hak ni dalam surah Al-Ankabut sebut tu, sesungguhnya semaya ni lah hak boleh cegah daripada fahsya dan munkar. Mana supaya
amalan ibadah yang kita lakukan ni akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah dalam kitab tasawuf dia ada satu bab raja dan khauf. Dah, raja ni maknanya kita harap Allah Subhanahu wa taala terima ibadah yang kita duk buat ni. Dan satu lagi dia ada khauf, bimbang juga takut Allah Subhanahu wa taala tak terima ibadat kita ni. Jadi semaya ni ibadat solat ni dia bukan sahaja kita buat dengan anggota lahir semata-mata. Anggota lahir ni tunduk, berdikir, merokok, tidak sujud tu dia panggil anggota lahir. Bila kita buat hak ni sempurna, sah semaya kita. Tapi semaya ni dia merupakan gabungan di antara hak lahir dengan hak hati kita. Sebab itulah semasa kita mendirikan semaya ni, kita kena penuh perhatian pada Allah Subhanahu wa taala, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah disebut ma aqala minha. Sebanyak mana perhatian kita tumpu kepada ingat Allah Subhanahu wa taala, hak tu Allah taala kira. Contoh kita sembahyang subuh saat ni. Sembahyang subuh saat ni 80%. Kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Hak 20 tadi tu pergi kali kubur, pergi wakaf cahaya, pergi pasar pagi. Maknanya hak 20 tu dia tak jadi ya. Dia tak jadi. Allah Taala tak kira ni . Ni dia panggil semaya khusyuk. Jadi walau bagaimanapun dah kita sebagai manusia ni kadang-kadang kita mari berlaku syok ataupun kita lupa semasa kita semaya. Jadi syok dan lupa ni merupakan godaan dan bisikan syaitan hak mari ganggu dalam semaya kita. Syaitan ni dia istiqamah. Dia istiqamah tak mari ganggu kacau kita dalam kehidupan kita sampai dalam semaya. Tak. Jadi syaitan ni dia kalau kita hak rajin semaya tak tinggal dah, dia tak goda kita. Tak. Dia tak goda kita kata tak usah semaya. Dia tak goda kita tapi dia mari ganggu dalam semaya kita supaya semaya kita ni tak leh markah penuh. Tak leh markah penuh. Supaya kita hak rajin mari semaya jemaah di masjid ni. Tak, kita mari semaya jemaah masjid tak tinggal 5 waktu. Jadi syaitan ni dia tak goda kita kata tak usah pergi semaya jemaah. Tak, dia tak goda dah. Ujian apa kita mari lagi. Tak buat payung. Tapi dia mari kaca dalam kita. Tak, dia akan mari perasaan mari takabur dia mari ujub. Ini amalan-amalan yang merosakkan amalan-amalan kita. Mari perkataan ni ada sifat ni. Ujub ni contohnya dah kita rajin mari semaya jemaah ni, kita mari telitah hati kita, mari dalam hati kita, dalam mungkin ni tak ada orang boleh litah aku mari semaya jemaah rajin ni. Dia mari buah tu dah. Jadi amalan ni dia jadi punah lah. Ya, dia punah. Kerana syaitan iblis ni dia mohondah dengan Allah Subhanahu wa taala waktu Allah Taala ciptakan Adam alaihi salam. Dalam surah Al-Isra dia ada cerita. Wa iz qulna lil malaikati usjudu li Adam. Dalam surah tu Allah ketika mana Allah Taala perintah kepada seluruh malaikat di langit supaya sujud ke Nabi Adam alaihi salam. Sujud ke tu ada. Jadi fasajadu semua sujud belaka illa iblis, kecuali iblis tak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ujung 2-3 ayat apa pada tu? Syaitan ni dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala. La in akhartani ila yaumil qiyamah. Kalau sekiranya mugi panjang umur aku. Dia kata minta dengan Allah Taala sekiranya mugi panjang umur aku sampai ke hari kiamat tu. La ahtanikanna. Dia kata aku akan kaca. Aku akan goda anak cucu ada ni illa qalila, kecuali sikit. Ayat minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala lagi lulu permohonan iblis ni. Allah Taala kata izhab, celaka. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura.
Mana-mana anak cucu tak ada yang ikut mung, aku nak buh neraka berlaku. Nah, laninya permohonan iblis untuk nak goda nak sesat anak cucu tak ada ni, Allah Ta'ala lagi peluluh dah. Dah, maknanya kita ni terdedah dengan bisikan dan godaan syaitan. Dah. Sehingga siapa dalam semaya pun dia mari ganggu kaca kita dah. Supaya ibadat solat kita tu tak boleh markah penuh. Boleh dah. Okay, baik. Jadi apa nama ni syok. Jenis-jenis syok ni satu dia ada syok dalam rukun fa'li lah. Kita ngaji fiqh dia ada lah. Contohnya rukun fa'li ni kalau kita duduk semaya tu, duduk tengah semaya molek-molek tu kita rasa mari. Semaya ni 3 kopak. Dia bagi ada syok gitu. Jadi dalam hadis Rasulullah tadi disebut falyatrahish syakka. Buai hak syok. 3 kopak kita buai hak 4. Waliyabni ala mastaqana, ambil hak yakin. Maknanya bilangnya hak sikit. 3 kopak kita ambil hak 3 lah. Jadi kita kena tambah so lagi. Tambah so rakaat lagi. Di akhir semaya sebelum daripada salam pada tahiyat tu kita sujud sahwi. Kita makna. Ini maknanya sujud sahwi. Kalau kita tengok semaya berapa? Kalau semaya zuhur kita tengok semaya 5 dah. Kerana kita tambah so lagi. Kita tengok cukup dah. Kita kena tambah lah pasal kita syok tadi. Tu. Ataupun sujud ke. Sujud ke tak sujud yang kedua dah. Sama juga. Kita kena sujud. Dalam serakaat ada 2 sujud dah. Jadi, sujud ke tak sujud yang kedua? Sama dah. Dan satu lagi dia boleh juga berlaku dalam rukun qawli. Rukun qawli ni macam Fatihah, takbiratul ihram, Allahu akbar. Lepas tu Fatihah, lepas tu apa lagi? Tahiyat akhir, dan apa nama ni? Selawat ke Nabi tahiyat akhir dan bagi salam. Hak 5 rukun qawli ni kita sebut dia, kita baca dia tu wajib dengar di telinga kita. Wajib tu. Kalau kita baca rukun ni tak dengar di telinga kita, tak sah rukun qawli ni. Tak sah rukun qawli, tak sah lah semaya kita. Waktu baca tu tak boleh gerak mulut sajalah. Baca Fatihah tu gerak mulut saja. Tak dengar apa dah. Yang dengar sangat ganggu orang dah. Kena dengar telinga kita. Contohnya kita duduk semaya tu, kita berkiam lah. Kita berdiri tu, kita baca tak baca Fatihah? Baca tak baca Fatihah? Mana kita kena baca lah. Kita kena baca. Hak ni tak payah sujud sahwi. Sebab kita syok tu ketika masih berdiri, kita berada di rukun tu. Ataupun kecuali kita duduk rukun hak lain. Kita duduk rukun hak lain, kita apa nama ni? Kita rokok ke, ataupun kita duduk tengah sujud ke, baca tak baca Fatihah? Maknanya kita kena bangun baca, hak ni kena sujud sahwi sebab dia duduk rukun hak lain. Ataupun kita duduk tengah kunut. Semaya subuh ni duduk tengah kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Baca tak baca Fatihah? Baca tak baca Fatihah? Ini buat mana? Mana kita kena baca? Jatuh tangis semula, kita baca Fatihah. Lepas tu surah Fatihah kita rokok. Lepas tu kita i'tidah, kita baca kunut. Kerana hak tadi tu dia tak jadi. Itulah basic lah dah. Rukun qawli dengan rukun fa'li dah. Jadi sujud sahwi ni dia ada apa nama ni sujud 2 kali selepas kita baca tahiyat akhir lah. Kita baca habis tu, kalau doa-doa kita nak baca dalam tahiyat akhir tu, sebelum bagi salam tu kita apa nama ni sujud sahwi 2 kali. Jadi perintah sujud sahwi ni dia ada dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis daripada Rafi' bin Khallash, dia kata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, dia kata ana basharun
Rasulullah kata, aku ni manusia biasa. Tak. Ansa kama tansauna. Aku ni lupa seperti mana juga kamu lupa. Lah. Kalau kamu boleh terlupa, aku juga boleh terlupa, kata Rasulullah. Kerana ana basyarum. Aku manusia biasa. Fa'idha nasiya ahadukum, apabila seseorang kamu lupa. Kupa kamu lupa, faliyasjud sajadataini. Hendaklah kamu sujud, 2 kali sujud, wa huwa jalisun, ketika duduk dalam tahiyat akhir. Ini perintah sujud sahwi. Boleh tak? Jadi sujud sahwi ni, dia wajib kita sertakan niat kalau sekiranya kita semaya sore diri. Tak, kita semaya sore, semaya di rumah ke, semaya masjid ke. Kalau kita salah, lupa syak nak sujud sahwi, wajib niat. Kalau kita semaya berimej tu, tak wajib lah. Tak wajib. Tengok tak imej sujud, kita sujud lah. Jadi kalau berlaku banyak kesalahan dalam semaya tu, berapa kali nak sujud? 1, 2 ke 3 ke. Maknanya dalam satu semaya ni dia ada 2 kali sujud sahaja dah. Walaupun syak Fatihah ke, tak, ataupun lagi atau baca kunut ke. Itu kalau rukun qauli dah. Selagi dia boleh berlaku juga, kita tinggal sunat ab'ad. Contoh semaya subuh saat ni tak baca kunut. Kita tinggal kunut ke, sunat sujud sahwi, ataupun apa lagi, tahiyat awal deh. Okey, baik. Jadi kita diperintahkan saat ni, yang sebut diperintahkan semaya ini dengan sempurna deh. Jadi ulama dia letak beberapa perkara untuk kita nak capai kesempurnaan dalam semaya. Nak capai kesempurnaan dalam semaya ni, ulama dia letak beberapa perkara. Dalam buku hamba ni dia sebut yang pertamanya, dia kata kita kena berwuduk dengan sempurna. Dia situ lagi. Wuduk dengan sempurna. Kerana bila tak jadi wuduk, semaya kita tak jadi. Jadi wuduk dengan sempurna ni selain daripada rukun tu, kita buat hak sunat tu, kita pergi buat juga. Jadi rukun dia akan jadi lebih sempurna. Cuba kalau kita ngaji fiqh ni, hak muka. Hak muka ni daripada tempat tumbuh rambut. Sampai dagu. Tengok kecil ni. Dan hak dagu ni. Jadi hak muka ni, kita basuh sekali contoh. Bila kita basuh sekali, sah dah. Rukun kita telah sempurna. Hak sunat ya, basuh 3 kali. Sunat laginya kita gosok. Jadi bila hak sunat kita buat, rukun dia akan jadi lebih sempurna. Cuba basuh tangan. Basuh tangan daripada tangan sampai siku. Wajib tak? Lepas tu kita pergi pelebih sikit. Kita pergi pelebih sikit. Lepas tu kita basuh 3 kali. Lepas tu kita gosok bila-bila. Matu hak sunat-sunat kita buat. Kerana Rasulullah ni ada ketika Rasulullah basuh sekali. Ada kitab Baharul Mazi dia ada sebut. Ada ketika Rasulullah basuh sekali. Ada ketika Rasulullah basuh 2 kali. Ada ketika Rasulullah basuh 3 kali anggota wuduk. Antara mana dia kena berwuduk dengan sempurna. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, kalau kitab kecil, kalau kitab besar, lepas pada mukaddimah musannif dia tulis, pengarang kitab dia tulis mukaddimah tu, bab yang pertama dia kata bab taharah. Yang kedua dia kata memakai pakaian yang bersih. Kita mari buat ibadat ni, dia kata kita semaya ni, pakaian kita tu hak sentiasa bersih. Batu setengah-setengah orang cemak tu, dia kata kalau pakaian dia buat masuk tandas, dia tak pakai dah buat semaya, dia kata. Tapi kalau tak kena najis, boleh buat semaya tak. Tapi bagi dia, itu pakai sentiasa bersih. Supaya kita baru basuh lah, tak? Baru basuh baju, lepas tu gosok pakai. Basuh semak. Lepas tu, balik dua pakai sehari, balik dua rumah sakut. 2 hari pakai pula. Basuh lagu lain dah.
Lepas tu sakut 2 hari pakai pula dah. Jadi buat semaya ni dia kata kena sentiasa pakai ya hak bersih. Seterusnya dia kata melakukan solat dalam suasana hak tenang. Dah. Jadi nak semaya ni dia kata dalam keadaan hak tenang. Dah. Hamba mari dah kali pertama hari tu sini kita baca bab qiyamul lail dah. Bab qiyamul lail. Kenapa disyariatkan qiyamul lail? Dah. Sebahagian ulama dia sebut kerana waktu malam ni waktu hak tenang. Dah. Hak tenang, hak sunyi dah. Jadi bila tenang sunyi ni, tentunya ibadat kita akan jadi lebih khusyuk. Sebab tu dia syariatkan qiyamul lail. Nah, jadi semaya ni pun dia kata kena letak maya ni dalam keadaan hak tenang dah. Sebab itulah dalam fiqh kita pun tak, kalau tembung di antara semaya dengan hidangan dia sebut tak. Orang bahasa dah sebut. Orang puan kita dah sayur lemak dengan ikan bekak ni masuk dah. Dah, goreng masuk dah. Lepas tu masuk Zuhur. Hak mana dulu? Hak mana? Hak mana dulu? Fiqh kita, dia kata kalau kita ganggu dengan sayur lemak ataupun ikan bekak, ni contoh tu tak? Maknanya dia suruh terus makan, dia suruh makan dulu. Dia suruh makan dulu. Kerana dia tenang selesai dulu, tak ada fokus mana, bagus maya. Maknanya ibadat waktu malam tu, dia kata waktu hak tenang pun, dia lebih khusyuk. Dia kena maya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bila Allah Taala kejutkan kita sepertiga malam. Bila Allah Taala kejutkan kita sepertiga malam, Rasulullah kata buat 4 perkara. 4 perkara dah Rasulullah buat. Yang pertama, kita kena sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa nama ni? Dalam hadis Rasulullah lain pun dia kata, bila kita sedar tengah malam tu dia buat 3 perkara. Fa in istaiqadha fa dzakarallah. Bila sedar tengah malam sebut nama Allah Taala. Hadis ni sebut 4 perkara. Yang pertama sebut asal ni, yang kedua sebut apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga sebut la haula wala quwata illa billah. 3. Akhir sekali sebut apa? Rabbighfirli. Itu minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan aku ni, ampunilah dosa-dosa aku dah. Betul. Seterusnya kita berdoa. Lepas kita berdoa, Allah Taala akan mustajab doa kita. Allah Ta'ala akan mustajab. Paling-paling tidak bila sedar tengah malam, kita buat 4 perkara ni. Dalam hadis Abu baca hari mula-mula hari tu, ada satu hadis tu, Rasulullah sebut, bila kita sedar tengah malam, kita buat 3 perkara. Yang pertama, fa in istaiqadha fa dzakarallah. Ingat Allah Ta'ala, sebut nama Allah Ta'ala. Ingat lagi tak? Sebut nama Allah Ta'ala yang pertama tu. Dalam hadis ni, dia suruh sebut 4 perkara saat ni. Yang kedua, fa in tawadda'a. Suruh bangun ambil wudu. Yang ketiga, Rasulullah kata, fa in shalla, bangun semaya. Bila kita sedar tengah malam buat 3 perkara ni. Bila buat 3 perkara ni, Rasulullah kata, fa asbahana syaitan. Pagi ni dia akan jadi cergas. Wa illa, kalau tak buat lagi tu Rasulullah ayat, sedar tengah malam tak sebut nama Allah Ta'ala, sedar tengah malam tak bangun ambil wuduk, sedar tengah malam tak bangun semaya, Rasulullah kata apa gitu? Khabisad nafs. Fikiranmu jadi kotor, kaslan malah pula. Baik. Yang keempat dia katanya, nak bantu kita untuk nak kesempurnaan semaya ni, yang seterusnya dia kata memahami makna baca dalam semaya. Jadi sebut kita baca Fatihah dalam semaya, kita faham makna dia. Kita tasbih rokok, kita faham makna dia. Kita baca dalam sujud, kita faham makna dia. Kita duduk dalam antara 2 sujud, kita faham makna dia. Maknanya, bila kita faham makna-makna dia ni, jadi kita fokus baca Bismillahirrahmanirrahim, kita faham makna apa. Subhana rabbiyal azim, kita faham makna apa. Semaya hak ni lah. Dan dia tak ada gialah ke lain ni. Dia tak ada nak pergi sana, nak pergi sini. Kerana kita fokus dalam semaya. Sebab itulah
semaya ni, dan dia kena hidup semua semaya kita ni. Start daripada takbir, sampai bagi salat tu, semaya kita kena hidup semua. Dah, dia orang bagi contohnya, supaya orang melukis bunga, supaya orang melukis. Dah, supaya orang pandai melukis ni, contoh dia lukis bunga. Dia lukis bunga tu, bila siap tu, dia tunjuk kita. Kita tengok, hidup bunga ni. Tak, kita nampak, hidup sepah bunga sungguh-sungguh. Dia lukis ya. Dah, tapi kerana kemahiran dia tunjuk kita nampak, hidup bunga tu. Semaya nak gitu. Start daripada kita takbir, sampai salat tu, semaya kita tu hidup semua. Dan akhir sekalinya dia kata, menumpukan pandangan ke tempat sujud. Dah, tempat sujud kita dah. Sebab tu dalam fiqh kita sunat dah. Semaya kita ni, di antara kalau kita musalli, di antara, dia kata kalau khusyuk pala ni, dia kata, kita semaya sentiasa tu, tunduk. Dalam fiqh sunat, fokus kepada tempat sujud. Hanya situ dah. Sebab tu kita sujud, kita baca ke apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dah, maha suci Allah Subhanahu wa taala ni maha tinggi. Bila kita mengaku pada waktu tu Allah maha tinggi, kita ya tempat paling rendah kita sujud. Okay, baik. Sebab itulah ada Syekh Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ni dia orang Indonesia, bukan Syekh Nawawi hok karang kita muhazzab tu. Dia orang Indonesia ni. Lama lah dia. Dia di antara orang Indong yang diberi amanah jadi imam di Masjidil Haram. Masalah. Dia ada buat satu karangan dia, kita tasawuf banyak dia buat. Dia kata, kenapa sujud? Dalam setiap sujud ni, setiap rakaat tu ada 2 kali sujud. Kenapa ada 2 kali sujud? Dia kata sujud yang pertama tu, dia kata daripada tanah kita mari. Minha khalaqnakum. Yang kedua, lepas kita duduk antara dua sujud. Lepas tu kita sujud yang kedua. Yang kedua tu dia kata, wa fiha nu'idukum. Ke dalam tanah juga kita akan berakhir. Dia nak didik hati kita supaya kita sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ni dia kata, mana dunia ni? Dunia ni dia kata antara 2 sujud sahaja. Meta ya. Dunia ni semeta. Cuba kita tengok dengan umur kita. Umur kita lah ni, ngambang ni dekat 50. Kali kita undur ke belakang ni, 50 tahun lepas tu kita berasa lama kau semeta. Kita berasa lama kau semeta. Rasa pun baru lagi. Kalau jumpa dengan sains sekolah rendah tu, baru berasa sekolah rendah lagi. Royaknya semua. Jadi berapa lagi umur ada? Kalau 50 lah ni, berapa lagi umur ada? Nabi sebut, ammaru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur aku di antara 60 ke 70. Maknanya kalau ambil 50 kali 10 tahun, ada 60, ada 10 tahun lagi. Kali 60, kali 55, kali 52, ada 2 tahun lagi. Maknanya, meta sangat. Batu dia orang bagi contoh, supaya batu nisai, dia kata. Batu nisai yang pertama kita dilahirkan, batu nisai kedua kita meninggal, dia kata. Jadi pergerakan batu nisai ni mana dah duduk lah ni? Dekat-dekat dengan batu nisai yang kedua. Itu cara dia. Banyak sekarang kita tak tahu. Nak didik hati kita supaya kita sentiasa patuh taat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya akhir sekali sikit lagi perbandingan sujud Perbandingan sujud ni dia ada 3 nama sujud kita kita dengar soal mudah asal ni jadi yang pertamanya dia panggil sujud sahwi. Kita bicara saat ni. Dalam sujud tu kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. Kerana apa saat ni? Sebab lalai ataupun kita syok ataupun kita tinggal sunat abad. Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Dia ada dalam semaya sahaja. Luar semaya tak ada sujud sahwi. Lama dah kau tak sujud sahwi. Tak aja sujud lagi dah. Dia kata ambos kat semaya 15 tahun mula sampai lalu ni. Tak aja sujud sahwi. Tak apa. Kerana sujud sahwi ni dia berlaku bila ada kesalahan. Ada masalah saat ni dalam semaya. Yang kedua dia ada sujud syukur kita panggil. Sujud syukur ni
bila kita dapat nikmat ataupun dapat kegembiraan, sunat sujud. Nah, ataupun kita dapat terlepas daripada bencana bahaya, sunat sujud. Nah, dia ada di luar semaya sahaja. Nah, jangan sujud dalam semaya. Sujud dalam semaya batas semaya kita. Nah, batas semaya kita. Dia sekali sujud. Dapat nikmat ni, dapat kegembiraan ni, kita dapat kegembiraan, keluarga kita, anak cucu kita, jiran kita, dapat nikmat, dapat kegembiraan. Hatta dalam kitab fiqh tu dia sebut, ahli kampung kita, atau ahli mukim kita ni dapat kegembiraan, dapat nikmat. Dia kata masih lagi sunat sujud syukur. Terlepas bencana pun kita sama. Kita lepas bencana, jiran kita, kampung kita pun sama. Contoh rumah jiran kita cabut bumbung. Rumah kita tak. Terlepas bencana bahaya tu, kita sunat sujud syukur. Jangan sujud depan rumah dia lah. Pergi sujud depan rumah dia, tak boleh lah. Tu sujud kerana dapat kegembiraan ataupun dapat lepas bencana. Orang main suka tu sujud tu ke mana? Dapat menjadikan go. Dapat kegembiraan tu dia sujud. Ataupun baru ni hari tu Malaysia ada mengalahkan Thailand sepak takraw juara dunia. Pemain dia dia sujud. Boleh atau tak boleh? Dia ada dua pendapat ulama . Pendapat ulama yang pertama dia kata sujud syukur ni dia menyerupai semaya. Serupa dengan semaya dia kata. Bila menyerupai semaya, nak sujud kena ngadap kiblat. Nak sujud kena tutup aurat. Nak sujud kena ada air semaya. Sebab dia kata menyerupai semaya. Satu pendapat ulama yang lain, dia kata semata-mata sujud, tidak menyerupai semaya. Bila tak serupa semaya, sujud tak ngadap kiblat, tak apa. Sujud tak ada air semaya, tak apa. Boleh tak? Jadi hak mai suka tu, berkali dia pakai ayat kedua ni kali. Dia pakai pendapat yang kedua ni. Lagipun lalu kita tengok orang mai suka ni, dia pakai dah seluar tight dia panggil tak? Luar ketak, dalam. Jadi maknanya tutup dah, tu aurat. Boleh tak? Seterusnya, asal lagi, dia kata nama sujud tilawah. Sujud tilawah ni, kita baca dia sajada wajhiha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita baca saat ni. Dalam sujud saat ni. Dia maknanya apabila kita sujud sahwi ni, sujud tilawah saat ni, bila kita jumpa ayat-ayat sajadah dia panggil. Ayat-ayat sejadah lah kita panggil. Dia ada 14 tepat dalam Quran. Bila jumpa 14 tepat ni, maknanya kita sunat sujud. Dalam Quran tu dia ada macam lambai masjid gitu tak? Di tempat pandang sujud tu tak? Sampai situ sujud lah. Walaupun kan setengah ayat tu, dia tengah sikit tak? Tapi tempat ada lambai tu, sunat sujud dah. Sekali sujud. Dia boleh di luar semaya pun sunat, dalam semaya pun sunat sujud tilawah ni. Sujud sejadah kita panggil dah. Namun dia sajadah. Sujud sajadah. Jadi kalau luar semaya ni, bila kita mendengar, kita membaca dan mendengar orang baca, sunat sujud. Kedua-dua sunat. Kita baca pun sunat sujud, kita dengar orang baca pun sunat sujud. Tapi kalau dalam semaya ni hanya orang yang membaca sahaja sunat sujud. Orang dengar tak sunat sujud dalam semaya. Contoh semaya subuh ni. Kita baca kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita pun sujud. Sunat sujud kita baca. Kita dalam semaya orang dengar tak sunat sujud. Berapa kita sujud juga tadi? Abang ni kata pasal kita ikut email. Betul. Pasal kita sujud pagi tadi tu bukan kerana kita dengar email baca ayat sejadah.
Kita sujud tadi tu kerana tu email sujud. Bila tu baca kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tu email pun tak sujud, dia sambung. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una. Tu email sambung. Tu email tak sujud. Kita tak boleh sujud. Kalau kata tak puas hati dak. Puluh-puluh tahun dah sujud. Tu email tak sujud, dia pergi sujud. Tu email tak sujud, dia pergi sujud. Batal semaya dia. Ataupun tu email baca, wa hum la yastakbirun. Tu email pun sujud. Kita tak boleh sujud, sakit lutut. Saya sujud batal semaya kita. Kalau bab sujud sahwi ni, orang kalau kata tak boleh kidah dengan tu email. Tak boleh kidah. Kalau tu email sujud, sujudlah kita. Kalau tu email tak sujud, tak sujud. Boleh dah. Cumanya kalau pagi jemaah ni, kalau kita baca surah sajadah, baca surah sajadah ni, kalau kita baca surah sajadah, kita niat nak sujud, tak ada khilaf ulama sunat. Tak ada khilaf ulama, memang sunat sujud. Tapi kalau sekiranya kita baca surah lain, kita iqra' kalau kita baca. Pagi jemaah, kita baca iqra'. Belakang ada juga ada. Wasjud waqtarib. Ataupun kita baca surah Al-Insyiqaq. Ada juga ayat sejadah. Tapi kalau kita baca surah yang lain, pagi jemaah, niat nak sujud, ada khilaf ulama. Ada sebahagian ulama kata tak boleh. Bukan tempat dia. Tempat dia yang surah sajadah. Sebahagian lain dia kata tak apa. Pasal ada ayat sujud. So, ada ayat sujud, sunat juga sujud. Kerana dalam surah sajadah ni, kalau kita ngaji fiqh, dalam kitab-kitab fiqh tu dia sebut lilit tiba'. Kerana ikut apa nama ni, ikut Nabi SAW. Mana Nabi baca pada pagi jemaah surah sajadah dengan surah Al-Insan, Nabi sujud. Yang kedua Nabi baca surah Al-Insan. Kita baca potik mai baca saat ni lah. Pertama Nabi baca surah sajadah saat ni. Jadi ikut tu. Tak ada khilaf. Boleh dah. Jadi waktu tu dah. Mana kalau Nazami abang ngaji pondok pasti tumbuh mula dah. Yang ngaji pondok pasti tumbuh mula. Kalau Tok Guru Haji Hashim tu, kalau pagi jemaah, kalau malam jemaah, semayesa dia baca surah Jumaat dengan munafikun. Tak tinggal tu. Tak tinggal tu. Dua-dua surah tu semayesa. Dan semaya subuh dia tak tinggal dua surah ni. Dan semaya jemaah, Tok Guru tu tak tinggal surah Jumaat dengan munafikun. Sepanjang duduk 4-5 tahun tu, surah tu lah Tok Guru baca malam Jumaat dan hari Jumaat semaya Jumaat dah surah ni. Dan apa nama ni, tanya orang abang-abang lama pun gitulah amal dia Tok Guru. Cumanya sekali dah semaya Jumaat tu Tok Guru baca surah Jumaat saja. Waktu tu almarhum tuaku dah, tuaku Sultan Ismail gitu, giwat-awat pondok gitu. Tu Tok Guru baca surah Jumaat saja. Seterusnya dia baca Jumaat dengan munafiqun. Boleh dah. Pera dah. Kau sani tu. Kau sani hak royak tak kena sujud, tak imam sujud. Pera. Jangan balik royak aku lain dah. Jangan balik royak aku lain dah. Amal kata ustaz tu royak tak sujud jadah tu, tak sunat sujud dah. Tak sunat sungguh deh. Kalau ikut imam. Kalau faham kata berhenti sekat tu dululah. InsyaAllah dah. Itulah apa nama ni hadis mengenai dengan syak ataupun keraguan dalam semaya dan ada perbandingan sujud dah. Berkata sekadar tu dah. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.